Assalamualaikum semua. Saya harap semua sihat hari ini. Okay. Nama saya Zafarina binti Dol dari Perpustakaan UTM, dan hari ini saya akan mengulas sebuah buku berjudul Di Sebalik Nikab, Kisah Tersurat oleh Rosa Roslan. Okay, saya percaya semua orang kenal penulis Rosa Roslan. Nama sebenar beliau adalah Raudah binti Roslan, dan beliau merupakan isteri kepada penulis yang terkenal iaitu Profesor Dr. Muhammad Kamil bin Ibrahim, yang terkenal dengan buku beliau berjudul Travelog Haji. Okay. Jika kita lihat tajuk buku Di Sebalik Nikab, kita akan terfikir berkaitan dengan aurat wanita ataupun nikab yang biasa dipakai oleh wanita Arab. Namun begitu, apabila saya membaca buku ini, sebenarnya ianya berkisar kepada kehidupan seharian Puan Raudah sekeluarga yang ketika itu berada di Madinah. Beliau berada di Madinah selama 3 tahun kerana berkhidmat di Universiti Taibah. Baik. Okey. Buku ini mengandungi 30 bab. Setiap bab penceritaannya begitu ringkas dan diakhiri dengan resipi yang begitu lazat sekali. Contohnya tips delight. Okay. Dan resipi-resipi ini pun turut diambil dan dimuatkan di dalam buku beliau berjudul bukan sekadar resipi. Yang ni pun saya ada. Okay. Kepada siapa yang berniat bolehlah mencari buku ini selepas PKP nanti. Right. Bab 1 hingga bab 4 berkisah pengalaman penulis mengikuti suaminya yang menghadiri konferens di Turki, ya, bermula dengan Turkish Delight, pekatnya kopi Turki, chai apple Turki dan iskandar kebab. Konsep mengembara beliau cukup mudah. Beliau mengembara sambil memerhati dan memahami makanan setempat. Okay. Di sini beliau memuatkan cerita Grand Bazaar yang memuatkan lebih kurang 3,000 gerai yang menjual berbagai cenderhati, termasuk permaidani, barangan perak, kain syuter dan berbagai barangan lain. Dan dicatat di sini bahawa pengunjung Grand Bazaar ada dalam lingkungan 250 hingga 405,000 pengunjung setiap hari. Satu angka yang begitu besar. Okey. Apabila membaca buku bab Turkish Delight dan juga pekatnya kopi Turki, siapa sangka Turki merupakan sebuah negara yang terkenal dengan kopi dengan chai apple. Boleh dikatakan setiap penjuru kota Istanbul tu dipenuhi dengan kedai-kedai kopi, dan saya rasa peminat kopi pun cukup teruja dengan adanya banyak kedai kopi di situ. Okey, bab 1 hingga 30 pula berkisar mengenai pengalaman beliau berada di Qatar, Mekah dan Madinah. Bermula dengan bab syawarma sehinggalah ke bab terakhir, iaitu di sini akhirnya cerita-ceritanya banyak bercerita kisah beliau sekeluarga di Madinah. Okey. Daripada buku ini saya dapat rasakan beliau begitu gembira berada di Madinah. Itu satu tempoh yang walaupun tidak lama, 3 tahun. Namun begitu diceritakan di sini mereka menyewa sebuah rumah di perbandaran Bukit Uhud. Ianya berhampiran dengan Bukit Pemanah yang biasanya menjadi tumpuan jemaah haji dan umrah. Saya rasa satu tempat yang cukup menarik, dan ianya juga hanya 10 minit berkereta ke Masjid Nabawi. Subhanallah. Okey, mereka sungguh gembira dan teruja dari mula-mula kapal terbang mendarat di Madinah sampailah boleh berpeluang solat di saf pertama di Masjid Nabawi. Okey. Semasa di Madinah, beliau berazam untuk mengisi masa terluang dengan sebaik mungkin. Di sana beliau diberi peluang untuk menghadiri kelas falakah bersama dengan ahli-ahli lain dan beriktikaf di Masjid Nabawi. Okey.
Beliau pun bercerita berkaitan dengan jiran tetangga sudah semestinya daripada bangsa Arab. Di sini beliau bercerita pasal jirannya bernama Nadia dan beliau pun tidak fasih berbahasa Inggeris dan penulis pun tidak fasih berbahasa Arab. Namun begitu, ianya tidak menghalang mereka untuk menjalinkan silaturahim sesama mereka. Okey. Di sini penulis pun sempat bercerita adab-adab apabila berkunjung ke rumah orang Arab. Pertama, jangan terkejut jika kita adalah orang yang pertama hadir kerana rakan-rakan Arab yang lain biasanya tiba 1 jam kemudian. Agak lambatlah. Okey. Keduanya, kenalah berpakaian yang cantik kerana abaya merupakan satu kod luaran sahaja. Sekurang-kurangnya tidaklah terasa malu apabila tetamu lain hadir. Right? Ketiga, jika makan di rumah orang Arab, kita tak perlu makan di rumah kerana kita akan dijamu dengan banyak makanan sehingga kenyang. Okey. Penulis mengenali budaya Arab ni secara dekat apabila menetap di Madinah. Dan berdasarkan pengalaman beliau sendiri, ternyata apa yang beliau dengar berbeza sekali dengan pengalaman yang mereka telah tempuhi. Pertama, berkaitan dengan kisah lelaki Arab yang suka mengongkong isteri. Ternyata ianya tidak benar. Lelaki Arab ni sebenarnya suka memberi kebebasan kepada isterinya untuk berjumpa dengan rakan-rakan. So, biasanya suami akan memberi laluan kepada isterinya dengan meninggalkan rumah beberapa jam bagi membolehkan mereka bersama dengan kawan-kawan wanita yang lain. Kiranya ladies day out lah. Okay. Keduanya, uniknya ruang tamu di rumah orang Arab ni, ia mempunyai 2 ruang tamu yang berbeza, iaitu ruang tamu lelaki dan juga ruang tamu untuk wanita. Dan dia dihiasi mengikut gender ruang tersebut. Jika lelaki, ianya lebih maskulin dan jika perempuan, ianya lebih feminin. Okey, kita boleh bayangkan betapa kita ada 2 ruang tamu yang berbeza di rumah. Ya. Dan ketiganya, wanita tidak digalakkan untuk meninggalkan kasut di luar rumah dan diminta untuk membawa kasut ke dalam rumah. Ini adalah untuk mengelakkan fitnah, ya, apabila melihat kasut wanita bersebelahan dengan kasut lelaki di luar. Okey, keempat, wanita Arab ni suka berhias. Walaupun di sebalik nikab dengan abaya hitam mereka, tetamu diraihkan dengan begitu meriah sekali dengan jus minuman, coklat dan biskut. Okey, kemudian tetamu akan dihidangkan dengan makanan berat. Dan akhir sekali, minuman panas daripada daun herba. Cukup menarik, ya? Okey, selain daripada pertemuan dengan kawan-kawan, rupanya majlis bersama rakan-rakan ni dipenuhi dengan majlis ilmu. So, ianya bukan kosong semata-mata. Okey. Saya pun tertanya-tanya apabila penulis dan suami berkhidmat di Universiti Taibah, bagaimana pula dengan anak-anak mereka? Adakah mereka akan bersekolah di sekolah kelolaan kerajaan Arab Saudi ataupun sekolah swasta? Okey, berdasarkan buku ini, rupa-rupanya pendaftaran sekolah di tanah Arab tidaklah semudah yang disangka. Anak-anak Puan Raudah, Sofia dan Amirul didaftarkan sementara di madrasah di Masjid Nabawi, sementara mencari sekolah harian yang sesuai. Jika boleh, sekolah di bawah kerajaan Arab Saudi. Namun begitu, tidak disangka pencarian untuk mendaftar anak-anak sekolah tidak semudah disangka. Memandangkan kerajaan Arab Saudi tidak begitu menerima orang luar. So, maka tidak hairanlah rakan-rakan penulis di Qatar mendaftar anak-anak mereka di sekolah antarabangsa yang berbahasa Inggeris. Okey. Memandangkan kerajaan Arab Saudi tidak begitu menerima orang luar, maka tumbuhlah sekolah-sekolah yang diasaskan oleh kaum pendatang seperti Mesir, Pakistan, Filipina dan Sudan. Akhirnya selepas 2 bulan anaknya belum mendaftar, akhirnya dia didaftarkan di sekolah Sudan. Okey, kesukaran hanya bukan kepada pihak yang bukan berketurunan Arab, tapi juga kepada mereka yang bersuamikan bukan daripada golongan Arab sendiri. Okey, ianya berlaku kepada jirannya Iman, di mana suaminya adalah seorang dari bangsa Palestin. Okey. Di antara bab-bab buku ini, saya tertarik dengan 3 bab, iaitu bab 21
22 dan 25. Bab 21 di sebalik tembok tinggi. Okey, dah dijangkakan ianya bercerita mengenai Universiti Taibah. Okey, universiti ini bersebelahan dengan Universiti Islam Madinah. Bezanya adalah Universiti Taibah hanya menerima pelajar dari penduduk tempatan sahaja dan silibusnya lebih komprehensif kerana menawarkan berbagai program. Dan menariknya, kampusnya berasingan, kampus lelaki dan perempuan berasingan. Kaedah pembelajarannya pula saya dapati sangat canggih, di mana pensyarah lelaki boleh bersyarah secara telesidang dan juga pelajar wanita berada di kuliah berasingan. Ya. Pensyarah mempunyai butang untuk persembahan slide dan juga terdapat butang untuk pelajar dan pensyarah untuk berkomunikasi secara dua hala. Okey, so pembelajaran boleh diteruskan dan memelihara syariat Islam. Sangat hebat kan? Okey. Di kampus wanita pula, pelajar-pelajarnya akan memenuhi musyawarah iaitu surah kecil di antara kuliah bagi menyiapkan tugasan mengaji ataupun menghafal Al-Quran. Malah seorang ustazah telah berada di situ untuk membantu mereka menghafal Al-Quran. Okey, apabila tiba waktu solat, pelajar wanita akan menyarung semula abaya dan juga mereka akan bersolat di kelas-kelas masing-masing. Okey, malah pekerja wanita mereka pun membaca Al-Quran semasa waktu rehat. Ya. Okey, dalam bab 2 kasta kita berbeza. Yang ini agak melucukan, di mana ia menceritakan perbezaan lainan berdasarkan negara pada mata Arab Saudi. Sebagai contoh, pensyarah dari Malaysia diberi kerusi yang lebih baik berbanding daripada pensyarah daripada Pakistan yang diberi kerusi yang dibuat daripada plastik. Okey, malah 3 orang koordinator dari Mesir ditempatkan di bilik yang jauh lebih kecil berbanding dari pensyarah dari Malaysia. Okey. Selain pada itu, lainan pun berdasarkan pasport seseorang. Saya pun heran. Tapi ianya hakikat yang terpaksa ditempuhi, di mana seseorang yang memiliki pasport Amerika, Britain, Australia, Eropah ataupun Kanada akan mendapat gaji yang lebih lumayan. Kira macam kelas pertama lah. Dan Malaysia darjatnya kelas kedua tertinggi, diikuti oleh negara teluk yang lain. Lebih malang jika seseorang tu dari Mesir. Darjatnya jatuh ke tempat 4 setara dengan Yaman, Indonesia, Bangladesh, India dan Pakistan. Perkara ini sudah menjadi kelaziman. Namun ianya tidaklah menjadi satu tekanan, malah menjadi satu bahan jenaka di sana. Dalam diam-diam, penulis bersyukur dilahirkan sebagai seorang Melayu dan juga rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Okey. Satu lagi bab menarik adalah berkaitan dengan majlis perkahwinan orang Arab. Okey. Penulis sekeluarga dijemput untuk menghadiri majlis perkahwinan rakan sejawat. Okey, mereka pun sangat excited lah kerana mendapat jemputan. Yang terkejutnya, jemputan bermula selepas Isyak iaitu pukul 11 malam. Bagi kita memang lewat lah. Tapi bagi mereka ianya satu norma yang biasa. Okey. Dek kerana teruja mereka pun bersetuju. Okey, mereka pun sampai di Dewan dan dibawa ke bilik persalinan. Alhamdulillah, sebelum pergi ke majlis perkahwinan, penulis sempat merisik bahawa mereka akan mengenakan pakaian yang lain. Maksudnya pakaian yang lebih cantik di sebalik abaya mereka. Okey. So di situ mereka melihat ramai jemputan-jemputan yang mengenakan busana-busana yang paling menarik semasa majlis. Malah di atas pentas pun ada satu pentas berbentuk T berentasi tengah dewan macam pentas catwalk. Ini khusus untuk tetamu untuk menari dan bersukaria. Berbeza sekali lah dengan majlis perkahwinan kita di sini. Okey, sambil menunggu tetamu lain yang hadir, mereka dijamu minuman serta mendengar alunan muzik Arab. 1 jam kemudian, iaitu kira-kira 12:30 malam, barulah tetamu hadir secara bergile-gile memenuhi dewan majlis tersebut. Okey. Muzik Arab pun semakin rancak dan setiap tetamu naik demi seorang untuk menari di situ. So bagi kita agak pelik, tapi mereka ianya satu kebiasaan.
Dan apa yang lebih mengejutkan penulis termasuklah saya yang membaca buku ni, pengantin perempuan akan tiba pukul 3 pagi. Dan lagu Arab pun berubah alunan dan jamuan makan pun bermula pukul 3 pagi. Pada masa pukul 3 pagi tu masa tidur di Malaysia. Tapi bagi mereka, pukul 3 pagi baru bermula untuk majlis makan, untuk majlis perkahwinan. Okey. Bab 25. Okey, penulis kembali kepada pengalaman beliau mengajar di Universiti Taibah. Tapi kali ini pengalaman beliau bertanyakan berkaitan dengan isu perkahwinan dan bagaimana mereka dikarikan jodoh oleh kedua ibu bapa mereka. Okey, pertamanya mereka akan pergi ke rumah calon gadis dan ditunjukkan gambar bakal suami. Jika mereka bersetuju, pertemuan akan diaturkan dan gadis diminta untuk menghidangkan makanan sambil diperhatikan oleh bakal ibu mertua. Kedua, ada juga yang menayangkan anak gadis mereka semasa hadir majlis perkahwinan. Mereka akan berhabisan wang untuk berkaya. Malah gadis remaja pun digalakkan menari di khalayak ramai. Ini mengikut budaya mereka lah. Akhirnya, bab 30 merupakan bab terakhir dan ianya mengisah anak penulis iaitu Amirul yang bersekolah di sekolah Sudan. Pada satu hari, tiba-tiba sekolah perlu ditutup dan gurunya Abla Ibtisam mengajak Amirul menyambung belajar di Khartoum tanpa diduga Amirul bersetuju. Dan seluruh keluarganya termasuk neneknya pun menghantar Amirul ke Sudan. Ya. Secara keseluruhannya saya bersyukurlah kerana membeli buku ni dan dapat membacanya. Ianya begitu menarik. Dan di dalam buku ni penulis tidak henti-henti mensyukuri di atas segala nikmat yang Allah telah beri pada beliau sekeluarga dengan menetap di Madinah selama 3 tahun. Satu pengalaman yang cukup memujakan dan bagi saya ada yang sedih, ada yang lucu, dan ada yang tidak kurangnya berkisah pasal politik semasa. Okey, sekian saja dari saya. Saya harap anda semua mendapat manfaat daripada perkongsian saya hari ini. Assalamualaikum.